Hello guys, selamat pagi. Bertemu lagi dalam Goli Channel. Hari ini saya ingin berkongsi tips bagaimana mengenal madu kelulut, hutan. Tapi sebelum misi mencari kelulut, saya ingin berkongsi tips dengan kawan-kawan. Apabila kita masuk hutan untuk tujuan menebas ataupun apa sahaja yang kita mau buat, pastikan Anda berbekalkan limau kasturi. Ini limau kasturi guys. 2 pun sudah memadai. Ini dia pokok kasturi. Oke guys. Tujuannya sebagai bekalan kita untuk sebarang langkah berjaga-jaga, sebab kita tahu apabila di hutan, banyak serangga berbisa, terutama sekali penyangat, ataupun juga dikenali sebagai madu lebah, ataupun yang jenis bukan madu lebah, yaitu kami di kampung selalu panggil pitak seraban ataupun surun, dan nama lain juga dikenali sebagai jenis-jenis penyangat, juga dikenali sebagai tempipiris. Oke kawan-kawan, jom kita masuk hutan untuk mencari madu kelulut hutan. Guys, sebenarnya kelulut hutan secara tidak sengaja saya jumpa semasa membersihkan kebun. Jadi saya ingin menunjukkan kawan-kawan di mana letaknya sarang kelulut hutan. Oke. Sebentar lagi kita akan sampai. Kita sudah sampai di kawasan hutan yang saya maksudkan. Hari ini seperti yang saya terangkan, sebelum bergerak untuk misi mencari kelulut hutan, saya ingin berkongsi tips dengan kawan-kawan bagaimana kita mengenal madu kelulut hutan yang asli. Oke kawan-kawan, perbezaan ataupun pengenalan penting yang pertama adalah madu kelulut hutan mempunyai saiz badan yang kecil, yaitu lebih kecil daripada madu kelulut, lebih kecil daripada madu lebah. Oke, itu yang pertama. Saiz badan madu kelulut lebih kecil daripada saiz badan madu lebah. Oke, itu yang pertama kawan-kawan. Yang kedua, madu kelulut mampu mengambil madu ataupun sari bunga atau nektar, yaitu rembesan bahagian hidup tumbuhan, yaitu hasil daripada perkumuhan tumbuh-tumbuhan, yaitu daripada bunga dia, sama ada bersaiz kecil atau besar. Jika kita lihat madu lebah, saiz badannya sudah membuktikan dan sudah cukup jelas, dikatakan bahawa madu lebah hanya mampu mengambil madu daripada bunga yang lebih besar. Itulah sebabnya dikatakan, banyak artikel-artikel menyatakan dan kajian juga turut menyatakan bahawa khasiat madu kelulut jauh lebih baik daripada madu lebah. Ini disokong ataupun dibuktikan melalui kemampuan madu kelulut mengambil sari bunga ataupun madu daripada pelbagai jenis bunga yang ada di kawasan sarang madu kelulut. Itulah sebabnya dikatakan juga
cairan ataupun bentuk warna atau jenis warna madu kelulut tidak dibuktikan ataupun tidak diukur melalui warna jenis madunya. Ini karena sekiranya kita amati, madu kelulut jauh lebih cair daripada madu yang dihasilkan oleh madu lebah. Ini karena madu kelulut dikatakan kemampuannya mengambil atau mengumpul semua jenis nektar yang ada pada bunga di sekitar sarangnya dari pelbagai bentuk atau jenis bunga, sama ada kecil ataupun yang besar. Okey kawan-kawan, selain daripada saiz badan tidak berbisa dan juga kemampuan mengambil madu bunga, madu kelulut juga mudah kita kenal melalui rasanya. Sekiranya kawan-kawan atau guys pernah merasa madu kelulut dan madu lebah, jelas madu kelulut ini memberi rasa asam sedikit daripada madu lebah yang manis. Madu lebah tidak mempunyai rasa yang asam berbanding dengan madu kelulut. Dikatakan juga madu kelulut sangat baik untuk penawar gastrik yang paling mudah dengan mengamalkan meminumnya sebelum bersarapan pagi dan sebelum tidur malam dengan gandingan kurma. Okey. Dikatakan madu kelulut ini dengan mengamalkan meminumnya 2 kali sehari seperti yang saya nyatakan tadi, sebelum sarapan pagi dan sebelum tidur, dia mampu memberi kita tenaga yang kekal sepanjang hari, iaitu kecergasan sepanjang hari. Okey kawan-kawan, sekian dulu perkongsian kali ini, dan sekarang sebelum kita berpisah, saya ingin menunjukkan kepada kawan-kawan sarang kelulut hutan yang saya maksudkan dijumpai secara tidak sengaja tadi. Okey kawan-kawan, ini dia sarang kelulut hutan yang saya nyatakan. Rupanya sarang kelulut hutan ini boleh membuat sarang bukan sahaja di dalam tanah seperti yang kita jumpai dalam dokumentari lain sebelum ini ataupun yang dikongsikan oleh kawan-kawan YouTuber kita yang lain. Rupanya sarang kelulut hutan juga boleh dibuat di dalam kayu. Okey kawan-kawan, cuba anda lihat di sini. Jelas menunjukkan kelulut ini, saiz badan kelulut kecil, dan satu keistimewaan seperti yang saya nyatakan tadi kawan-kawan, kelulut ini tidak mempunyai sengat seperti madu lebah yang mempunyai bisa. Apabila kita tersengat, bisanya atau durinya akan tertinggal di bahagian yang disengat dan menyebabkan kesakitan kepada kulit. Okey kawan-kawan, cuba perhatikan, ini adalah sarang kelulut. Saya rasa ini sudah lama dibuat, dan okey, kita coba mencari madunya kawan-kawan. Okey kawan-kawan. Okey, kita coba cari madunya kawan-kawan. Ini dia sarang, ini dia kawan-kawan. Dia tidak membahayakan kita, dan khasiatnya juga dikatakan lebih baik daripada madu lebah. Okey kawan-kawan, cuba anda lihat.
saya akan coba mengoreknya, dan ternyata kawan-kawan jauh lebih dalam. Oke kawan-kawan, coba Anda lihat di mangkuk. Oke, coba kawan-kawan lihat ini. Saya rasa oke, kita coba besarkan dahulu lubang madu kelulut nih untuk kita mendapat madunya. Rupanya madu kelulut ini membuat sarangnya di dalam pokok ataupun batang kayu yang sebenarnya batang kayu ini sudah ditebang lebih kurang 8 tahun yang lalu. Oke kawan-kawan, macam saya nampak sudah sarang dia. Ini dia kawan-kawan. Coba kita, oke, saya akan coba ambil secara perlahan-lahan. Nampak sudah kawan-kawan. Ini dia, nampak rongga-rongga dia nih kawan-kawan. Ini adalah, nah nampaknya sudah madu dia sudah mengering. Oke, kita akan coba lihat di bahagian yang memang tempat ini kawan-kawan macam sudah lama. Dia punya madu pun mungkin di bahagian dalam. Nah kawan-kawan, nampak, kawan-kawan boleh lihat nih. Nah ini dia kawan-kawan, rupanya madunya ada di dalam. Kita akan coba cari. Rupanya kelulut. Ini dia kawan-kawan. Nampak kawan-kawan? Nih telur. Ini dia telurnya kawan-kawan. Ini telur dia. Kejap guys. Saya akan coba keluarkan seberapa yang mampu untuk tidak merosakkan. Oke kawan-kawan. Kawan-kawan. Oke, coba Anda lihat, saya ingin berkongsi. Ini adalah koloni telur kelulut. Oke, saya akan coba keluarkan. Kita akan, kalau boleh kawan-kawan, saya akan buat sarang baru dengan membuatnya menggunakan papan. Oke, rupanya begini bentuk kawan-kawan. Setakat ini saya belum menjumpai madunya, dan sebenarnya saya belum arif mengenai dengan pembesaran ataupun pembiakan barang kelulut nih. Tapi apa yang kita lihat sekarang kawan-kawan, banyak dia punya telur nih. Oke, saya akan coba bawa kawan-kawan lagi melihat. Mungkin apabila dia betul kawan-kawan, madunya akan berkurang ataupun habis. Ini saya tidak cukup arif. Oke, saya coba akan cari bahagian sini kawan-kawan. Nampaknya madu dia sudah kering ataupun dia berada di bahagian dalam. Saya ingin berkongsi dengan kawan-kawan. Ya, mungkin ada di bahagian sini. Saya akan perlahan-lahan. Oke kawan-kawan, apapun kawan, mungkin dia punya madu ada di bahagian dalam. Saya akan coba bongkar. Tapi saya takut ini akan merosakkan rumah dia, macam bahagian sini kawan-kawan. Oke kawan-kawan. Oke, ini dia ratunya. Oke kawan-kawan, sekejap. Ini dia ratunya kawan-kawan. Ini kawan-kawan. Nah nih, dikatakan ratu ini kita perlu jaga atau ambil dia apabila kita ingin menternak, sebab ini
Ini akan dilindungi oleh askar-askar dia. Nah, nampak nih, banyak-banyak nih. Ini yang perlu dijaga lah. Oke kawan-kawan, saya tunjukkan dengan lebih jelas. Oke, mana sudah dia tadi itu. Ini dia kawan-kawan, saya tunjukkan. Nah, ini dia. Ini senang dikenali kawan-kawan sebab dia bersaiz lebih besar daripada yang ada di dalam sarang ini. Oke, untuk pengetahuan kawan-kawan juga, saya sudah menjumpai madunya. Ini dia. Dan memang betul kawan-kawan, apabila sudah bertelur seperti yang saya tunjukkan tadi, ini dia kawan-kawan. Apabila sudah bertelur, nampak nih, madunya juga berkurang. Oke, ini dia kawan-kawan madunya. Ini yang orang selalu guna straw untuk mengambilnya itu kawan-kawan. Nah, ini dia. Nah, nampak madunya kawan-kawan. Nah, nampak nih madunya. Nah, ini dia madu ada di dalam. Nah, ini dia kawan-kawan, madunya ada di dalam. Itu kawan-kawan, nampak lebih cair, lebih jernih. Sebab yang ada di sekitar sarang ini hanya bunga-bunga kelapa sawit dan bunga-bunga tumbuhan hutan semula jadi. Jadi ini menjadi faktor utama menentukan kecairan, warna, dan kepekatan madu kelulut. Keistimewaan kelulut ini kawan-kawan, seperti yang saya terangkan dari tadi, dia mampu mengambil semua jenis madu atau nektar yang ada dalam bunga tumbuh-tumbuhan, sebab saiz badan kelulut ini lebih kecil dan ini membolehkan dia untuk mudah memasuki setiap bunga dan mengambil madu yang ada di dalam setiap bunga-bunga semula jadi yang ada di sekitar sarangnya. Oke kawan-kawan, sekian dulu perkongsian kali ini. Semoga bermanfaat untuk kesehatan kita. Bertemu lagi di tips-tips seterusnya. Jangan lupa like dan subscribe. Seterusnya tekan lonceng notification. Oke guys, bertemu lagi. Bye.